laluan sirat. Tajuknya iaitu laluan sirat. Yang kita biasa duk sebut apa dia? Titian sirat. Titi sirat. Sirat tu titi. Sirat tu titi, kita titi sirat. Sirat itu titi. Laluan sirat, laluan pada satu titi. Tapi ni bukan titi biasa ni. Titi ni bukan titi biasa. Dia kait dengan akhirat memang tak biasa. Pelik lah ceritanya, kait dengan akhirat. Dia tak serupa yang ada kat dunia. Iaitu sebuah titian yang merintangi di atas neraka. Sebagai jalan menuju ke syurga. Nak ke syurga, mesti kena lalu titi ni. Mesti kena tempuh titi ni. Nak masuk syurga. Syarat. Kita tanya macam tu, dia kata syarat. Nak masuk tak? Dia tahu. Kawan mengaji juga. Dia tak jawab yang tu. Apa syarat apa? Syarat tak lalu titi tu. Pasal apa pula? Semua nak masuk ke syurga kena lalu titi ni. Pasal apa pula macam tu? Dia takut sangkut. Kawan mengaji tu. Sangkut punya. Adakah semua orang akan tersangkut kat situ? Adakah semua tu soalan? Adakah semua orang yang terkandas kat situ? Semua yang tak boleh lepas? Adakah? Ada yang lepas. Pasal apa mereka lepas? Pasal apa mereka tak sangkut? Pasal apa mereka tak terkandas? Pasal apa mereka tak boleh jatuh kat titi tu? Pasal apa titi mereka yang mereka pijak jadi laju macam kilat menyambar? Pasal apa titi yang mereka pijak tu tiba-tiba dia jadi lebar, lurus, tidak berbengkang-bengkok. Tapi ada yang halus daripada rambut, tajam daripada mata pedang. Bukan pedang tumpul, pedang tajam. Bengkang-bengkok. Dia tak lebar, halus, bengkang-bengkok pula. Dah lah halus, tajam, bengkang-bengkok. Jadi kita dah tahu jawapan. Maksud bukan semua yang tak lepas, ada yang lepas. Jadi kita ni lah. Orang yang dah meninggal dunia, itu dengan Allah Ta'ala lah, kita berdoa lah banyak-banyak untuk mereka. Mak kita yang tak ada, ayah kita tak ada, adik-beradik kita, kawan kita, orang kampung kita ni. Berapa ribu dah tak ada. Tak orang kampung kita mana-mana lah. Kadang kita kampung Pak Len duduk sini. Yang dah meninggal, doa lah ya Allah. Mereka tak boleh buat apa dah ya Allah. Kesian ke mereka. Tapi kita kena lebih kesian kat diri kita. Duk kesian-kesian ke orang, kita pun serupa mereka. Bagi kita ni boleh lepas kat titi tu. Jadikan kita sebahagian orang yang tak ada masalah kat titi tu. Lebar, sepantas kilat yang menyambar. Pasal apa? Pasal semua yang nak ke syurga mesti tempuh titi tersebut. Tiap-tiap orang pasti akan melaluinya. Tak kira siapa. Akan lalu titi itu. Dan mereka yang melaluinya itu ada bermacam-macam cara. Ni kawan yang mengaji tadi tu. Dia tahu ni macam-macam cara. Dia kata apa? Masuk syurga dengan syarat tak lalu. Mana boleh tak lalu? Silalu titi itu. Ada yang pantas, ada yang perlahan. Ada yang merangkak, iaitu mengikut kadar amalan masing-masing.
Pasal apa? Pasal tengok ke amalan dia. Tengok ke akidah dia. Mantap ke tidak mantap. Mampu ke apa ke. Amalan dia macam mana. Kerana apa? Kerana Allah berapa kali. Kerana makhluk berapa kali. Itu yang lambat. Dia jalan kat titi tu ke slow motion. Letak tu, nak letak, angkat kat 10 minit, letak dekat 10 minit. Tu dia. Bila nak sampai? Macam tu punya angkat, letak. Satu lagi cepat. Tak tu. Tak nampak lah. Tak nampak kelibat apa dah. Mana dia ni? Pasal apa? Pasal kat dunia, Masya Allah. Tak ada sesuatu yang menghalangkan dia untuk beribadat. Hujan, ibadat. Dunia sibuk macam-macam, ibadat dia tak tinggal. Nampak? Ni berapa orang yang terlepas subuh pagi tadi? Masing-masing jawab. Kok ada lah. Tajaklah saja kita masuk yang tu. Siapa? Saya duduk tunggu sampai kecerah. Tunggu. Sampai lebam mata. Tuan-tuan tahulah tunggu apa. Habis letih tak cerah mangkit. Lepas subuh. Itu rasa-rasa agak-agak macam mana dia dengan titi dia esok. Tak ada masalah Ustaz. Tak ada masalah. Ini pun perjuangan juga. Saya yakin Ustaz. Saya letak sampai. Anak mampu ikut suka hang lah. Duk mampu lagi tu. Tak sedang ke diri. Orang-orang kafir dan yang banyak amalan kejahatannya akan terus gugur ke dalam neraka yang di bawah tu neraka. Yang neraka itu sangatlah luas. Bahkan sangatlah dalam. Besar, dalam. Orang kafir manusia. Tu kita saja kau Ustaz. Orang masjid saja kalau nak lalu titi tu manusia. Orang kafir ni bijak tu derut. Nampak macam titi kan, bijak tak ada sak masuk terus. Tak ada lah macam mana rupa dia. Mungkin ada lah letak tapi berdarah kaki dia pasal tajam lebih daripada mata pedang. Nak taktih 2-3 kali ikut mana? Pijak dah terbelah kaki dah. Tajam. Pisau dunia pun tajam. Yang apa kempen kat Shopee tu. Pisau dia kata tak apa. Sampai bayang. Sampai bayang. Macam-macam cara menega lah ni. Order online ni. Dia tunjuklah demo. Tajam. Tak pisau macam tu ya. Lempak kertas. Tak tu. Sak dia terbelah macam tu. Kertas tu jatuh betul pisau tu terbelah macam tu. Tu pisau dunia. Yang kata lebih tajam daripada mata pedang ni, lebih tajam daripada pisau dunia ni. Boleh kan nak letak kaki kita? Pisau dunia letak kaki kita tu. Kan suruh letak lagi buat sungguh tak kira nanya saya. Jadi sebelum dia nak buat tu, dia buat rakaman dulu. Ini saya nak buat disebabkan Ustaz suruh. Payah ngejak orang tak betul akal. Jadi apa-apa kat saya, kot kaki saya terbelah semua cari Ustaz ni. Maka apa dia? Yang kita nak faham, hati-hatilah. Kalau kita orang kafir pun nak lalu kat situ, kita apatah lagi. Yang kita ni layak nak masuk syurga, kita nak kena lalu kat situ. Orang kafir layak ke? Tak layak nak masuk syurga. Kena juga. Tapi tak berjaya. Pijak jatuh terus ke bawah. Maka di sana ada beberapa riwayat. Saya nak baca satu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Pada nombor 7439. Kita ambil sikit, hadis ni panjang.
Jadi ini panjang. Jadi saya ambil kat tengah tu. Summa yu'ta bil jasri fayuj'alu baina zahrai jahannam. Kemudian dibentangkan satu titian. Fayuj'alu baina zahrai jahannam. Yang titik itu berada di atas permukaan neraka jahannam. Qulna ya Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, kita duk mengaji ni jisru kan? Tapi dalam lafaz hadis tu jasru. Wa mal jasru, macam mana bentuk titik itu ya Rasulullah? Qala, Nabi jawab, madhadatun mazillatun, ia adalah satu titik yang licin, yang tak mudah lepas, kan? Mudah tergelincir. Ni titik ni licin. Tadi kata halui, kata tajam. Banyak sikit riwayat, banyak tahulah tentang titik tu, kan? Dia juga adalah jenis titik yang licin sungguh. Bahkan ramai yang tak lepas. Mazillatun alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syawkatun uqaifa'u. Banyak ni sifat titik itu. Apa dia? Iaitu titik itu dahlah Nabi kata licin dan boleh tergelincir. Nabi kata dia ada beberapa besi-besi pengait titik itu. Dia ada besi-besi pengait. Dan dia ada beberapa kawat-kawat berduri. Tak tahulah, kita tak boleh nak bayang titik tu. Licin, mudah jatuh, boleh kot. Tak nak bayang. Tapi dengan besi-besi pengait tu ada. Kat titik licin tu ada besi pengait. Wahasakatun mufaltahatun laha syawkatun uqaifa. Ada kawat-kawat berduri, dan di hujung-hujung titik-titik itu dia ada bengkok-bengkok sikit. Takunu binajdin, dan tumbuhan, dia nak tahu dia punya duri-duri itu, dia ada jenis macam ada satu tumbuhan, yang tumbuhan itu ada di Najd. Ada tumbuhan itu, kan? Jadi titik itu dipenuhi dengan uqaifa. Uqaifa ni iaitu apa dia? Pohon-pohon berduri. Macam mana pokok berduri itu? Pilih kat sebelah Najd, di sana pokok tu banyak. Kalau kita nak tahu, yuqalu laha as-sa'dan, dan pokok itu nama dia as-sa'dan. Hadis Bukhari. Jadi adalah dulu banyaklah sahabat-sahabat saya, dia tanya, Ustaz, betul ke yang ni pokok sa'dan? Tengok tu pokok ni batang dia berduri. Pokok tu besar tinggi, batang dia batang berduri. Pasal apa? Pasal Nabi kata titik itu, titik yang kata sirat itu, dia berduri-duri macam pokok sa'dan. Tapi bila saya tengok pokok yang besar, dia kata ini pokok sa'dan, sebenarnya pokok sa'dan bukan macam tu. Pokok sa'dan ni dia bukan batang besar macam pokok balak berduri batang dia, bukan macam tu. Dia pokok renek, pokok renek. Pokok kecil-kecil tapi berduri. Dia ada buah, dia buah berduri. Batang dia pun berduri, pokok berduri lah ceritanya, sampai ke buah dia pun berduri. Jadi ceritanya titik itu titik berduri. Sudahlah kata macam tu. Tuan-tuan boleh lah zaman mudah lah ni. Tuan-tuan boleh Google Sa'dan tulis. Tu je. Ambil kat tu, kita nak tengok kan. Ambil dekat image. Ambil kat gambar. Gambar kita tengok. Dia keluar Sa'dan macam mana. Supaya juga yang kata pokok Yahudi. Pokok Gharqad. Sampai kawan ni tanam beli dekat
dekat kedai bunga tu, tanam daripada kecil, tunggu sampai berapa puluh tahun. Sehat, berbaja semua naik tinggi. Mai kawan dia kata, hang tanam pokok Yahudi. Tak boleh ni, kita orang Islam ni duk pergi masjid, hang tanam pokok Yahudi. Ya kalau aku tak tahu, takik. Pokok yang Kristian bubuh lampu lilak kan. Belik kan. Tu kan pokok Yahudi. Kan? Itu pokok yang tumbuh dekat kawasan-kawasan kita boleh tanam kat bawah ni. Biasanya dekat bukit-bukit pergunungan kan. Bila salji turun dia lekat cantik. Kan? Pokok pine kan, pokok pine. Pokok gharqad ni dia pokok dia rimbun, dia batang berduri, dahan berduri. Pokok dia rimbun. Tu pokok gharqad. Kita ni mudah percaya. Abang kata pokok pine tu pokok gharqad, itu pun kita percaya. Israel dia tanam pokok gharqad ni, dia rampas tanah Palestin, dia tanam pokok tu 250 juta batang. Kan buat apa pokok tu? Tapi mereka jumpa ada hadis Nabi kata, akhir zaman nanti orang Islam akan berperang dengan Yahudi. Tak selamat Yahudi ketika itu. Pakat lari menyorok, pokok mana apa habaq mai belakang aku ada Yahudi. Pokok pun kata, batu pun kata, ada satu pokok yang selamatkan mereka. Pokok gharqad. Mereka percaya. Tanam banyak-banyak dekat bumi mereka. Dekat tanah, rampas mereka, rampas. Palestin punya tanah, negara mereka bukan negara halal. Negara haram Yahudi. Rampas tanam pokok tu banyak-banyak. Kira-kira ni kita ada berapa juta ni? Rakyat kita ada berapa juta? Nak bagi setiap orang tu duduk kat pokok tu selamat. Dan percaya hadis tu masuk Islam dah senang. Kan? Selamat dengan Islam. Dia ingat dengan pokok tu boleh selamat. Baik. Jadi ini antara sifat yang kita kata sifat titian sir. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 71 dan 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Maksudnya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Tak ada siapa yang terkecuali, semua akan menempuhnya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim tinggal bertelut di dalamnya, berlutut di dalamnya. Duduklah dalam neraka itu dalam keadaan susah. Sebab mereka melakukan kezaliman, melakukan kerosakan, apatah mereka yang kufur kepada Allah Ta'ala, yang kafir. Termasuklah mereka-mereka yang kita sebut sebagai fasik, munafik sebagainya, terjun masuklah mereka ke dalam api neraka. Tapi semua akan melalui titian yang kita sebut tadi. Jadi ayat ini adalah merupakan dalil bahawasanya setiap kita ni akan melalui, akan menempuh titian yang kita sebut sebagai sirat. Adapun orang yang beriman ni insya-Allah titiannya akan menjadi lurus. Selain daripada lebar, laju pula dia sampai ke dalam syurga. Dah tentulah keadaan titi mereka itu, insya-Allah kita akan lalu dengan titi tersebut, iaitu titi yang lurus. Adapun yang salah ni dengan tajam, dengan halus, berbengkang-bengkok, ni dah. Orang yang selamat, yang berjaya tak ada lah. Segala duri-duri duk tunggu, besi pengait, kawat-kawat berduri, apa pun tak ada.
Yang ada titik itu dan kita selamat lepas. Tapi tak maulah duk berangan-angan saja. Kan? Jangan nak masuk syurga dengan berangan-angan. Kalau dengan berangan-angan boleh masuk syurga senang. Kan? Syurga itu manis. Kan? Tapi perjuangan nak masuk ke syurga itu pahit. Kan? Kita wajib tempuh. Kan? Segala ujian-ujian yang Allah Ta'ala sediakan. Nabi-Nabi Allah, segala rasul-rasul Allah, mereka yang sungguh bersih, kan? Elok diri mereka itu zahir batin, itu pun dihidang dengan pelbagai ujian. Bahkan Nabi kata dia yang paling teruk kena ujian. Padahal tak ada salah apa pun Nabi. Patut kita yang menanggung ujian yang teruk. Tidak ada keterangan yang kuat mengenai hakikat sirat itu. Dia kata apa di sini? Pengarang ni kata, tak ada satu keterangan hujah yang kuat tentang hakikat sirat itu. Macam mana kedudukan sirat itu? Dia kata tak ada satu keterangan. Yang ada apa dia? Yang ada iaitu titik. Kan? Dia kata yang ada titik, tapi macam mana kedudukan titik pun tak tahu. Tak ada keterangan yang kuat. Tak sah kita dah bawa satu hadis. Yang hadis yang saya baca tadi, hadis Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri itu, tak ada dalam kitab ni. Itulah bukti. Itulah keterangan di mana titian itu macam mana bentuk dia. Dan sampai sahabat tanya, ya Rasulullah macam mana bentuk Nabi habaq? Takkan itu tidak dijadikan keterangan? Dia tak bawa. Dalil tu dia tak bawa di sini, maka dia kata tak ada keterangan yang kuat. Tentang kedudukan titi tu aku nak habaq macam mana aku pun tak tahu. Tak apalah, ini pengarang. Kan? Kita sudah menjawab. Apa dia? Ada keterangan yang kuat, bahkan Sahih Bukhari. Kita bagi lagi quote hadis dia. 7439. Boleh tengok lagi dalam kitab lain. Tetapi mengikut pendapat setengah ulama, tak apalah, tak apa. Itu diri dia. Itu diri dia. Mungkin dia tak jumpa hadis tu. Kan? Takkan nak kata ulama ni hadis Nabi ni. Kan? Dia kata apa? Setengah ulama berpendapat bahawa titian sirat itu lebih tajam daripada mata pedang. Tak apalah, tadi itu kita tak sebut pun bab mata pedang ni. Kan? Kita bawa hadis Abu Sa'id. Kan? Sahabat tanya, macam mana ya Rasulullah tentang titi itu? Nabi kata dia licin, payah nak jalan, kira mudah jatuh. Kan? Madhabatun mazillatun alaihi khatatifu. Sampai Nabi kata ada besi-besi pengait, kawat-kawat berduri. Kan? Dia pula berbengkang-bengkok. Mula-mula tu okey, nampak berjalan, nampak macam okey. Kalau macam ni okey apa? Kan? Dengan besi pengait dua ada, nak cakok kaki dia bagi jatuh ke bawah. Jenuh mengelak. Jenuh mengelak. Kan? Nak tengok depan lagi, nak tengok bawah lagi. Kan? Tak tengok bawah macam mana, besi nak kait dia. Kan? Pas lagi pula tu dia, kalau jenis nak jalan macam tu, pala ke bawah, nak jalan ke mana? Kalau ada bengkang macam tu tak apalah, bengkang, bengkok macam tu. Hei. Depa duk main sarkas tu, tali lurus tu. Kan? Tali lurus. Jalan atas tali kan. Tapi ada kayu pula, nak imbang. Situ mana ada kayu? Jalan sendiri. Itu dengan bahang api neraka naik ke atas tu. Tak terasa ke? Orang beriman dia tak terasa lah. Kan? Tak ada nak terasa apa, laju sampai terus. Sedar, rasa macam nak ulang 2-3 kali. Kan? Bijak, sampai dah. Tak rasa jalan pun. Silat-silat minta nak ulang 2-3 kali. Kan? Tapi yang ni dak lah. Macam-macam kesusahan. Tak apalah. Jadi pengarang ni kata apa dia? Dia kata tak ada keterangan yang kuat. Dia tak jumpa lagi hadis ni.
Kan? Cuma dia kata apa dia? Setengah-setengah orang dok kata bahawasanya dia lebih tajam daripada mata pedang dan lebih halus daripada urat rambut. Rambut kita ni, titi tu halus lagi. Yang berapa banyak pisau parang kat rumah kita yang tajam-tajam, tajam lagi. Itu pun dia kata ini pendapat setengah ulama. Adakah betul ini pendapat setengah ulama? Itu pula soalan daripada kita. Tuan-tuan, baca macam kita duk tanya balik. Adakah betul yang kamu kata ini adalah pendapat setengah ulama? Maka jawabnya tidak betul. Pasal apa tak betul? Sebab dalam Sahih Muslim pada nombor 183 dalam Sahih Muslim. Jadi tersebut apa dia? Ni sifat-sifat yang takkid dengan tajam, lebih halus daripada rambut apa semua. Itu riwayat Bukhari, tak sentuh. Yang sentuh bab ni duk dalam riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Pada nombor 183, maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, "Balaghani annal jisra adaqu minasy'arati wa ahaddu minas-sayfi." Apa dia? Iaitu bahawasanya titian itu dia lebih halus daripada sya'rah, rambut. Ada dalam Sahih Muslim. Nah, boleh kita kata ni pendapat ulama. Wa ahaddu minas-sayfi, dan lebih tajam daripada mata pedang. Titian itu. Bagi siapa? Bagi orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang dahaka kepada Allah. Orang beriman insya-Allah macam kita ni taklah. Kalaupun tidak selaju sepantas kilat, maka kita seperti mana seorang yang duduk atas kuda yang kuat, yang laju. Kuda yang sihat, yang kuat, yang laju. Kira selaju kuda yang pantas. Banding dengan yang mula tadi, dah kalah lah. Sepantas kilat. Tak apalah. Boleh naik kuda sedar, angin duk tiup tapi lambat sikit nak sampai. Jangan teruk lah, jangan teruk. Duk merangkak. Ada yang mengesot. Mengesot. Tak punggung terbelah. Tajam. Lebih tajam daripada mata pedang. Nak gesok macam mana? Nak mangkak, tak lutut, terbelah lutut. Inilah antara gambaran titian sirat. Biasa kita dok kata macam tu, titian sirat. Jadi antara maksud ihdinas siratal mustaqim, antara maksud dia, setengah ulama kata, itulah kita nak supaya sirat kita nanti menjadi lurus, kita selamat di sana. Antara maksud, bukan tu saja maksud dia. Nak kena terang macam tu. Ya Allah, bantukanlah kami ya Allah ketika melalui titian, bahkan naklah titian itu lurus. Ada yang bermaksud siratal mustaqim itu Islam. Ya Allah, bantukan kami ya Allah untuk memahami dan mengamalkan Islam secara syumul ya Allah. Yang kita doa tu, ihdinas siratal mustaqim, memang kita duk baca tiap-tiap kali sembahyang dalam surah Fatihah. Kemudian sikit kita ambil, iaitu Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Apa lagi yang ada ketika akhirat nanti, iaitu Ashabul A'raf. Iaitu satu kumpulan orang-orang yang didapati sama banyak amalan baik dengan amalannya yang jahat. Ini tak ramai lah. Tak ramai. Tapi adakah? Adalah. Ada cerita macam ni ada sebut. Dalam riwayat Nabi ada sebut tentang mereka ini. Adalah. Tapi yang ramai,
yang ramai ni ashabus shimal, puak yang belah kiri yang tak selamat. Ashabul yamin yang selamat tak ramai lah. Yang nak masuk syurga ni. Nanti apabila hukuman, sampai tamat hukuman, orang-orang yang duduk dalam neraka yang tak batai akidah mereka tu jadi ramai pula lah. Kuih-kuih duduk ramai ahli syurga. Tapi mula-mula masuk tu tak ramai, belah ni ramai. Tu dalam kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Adam dia tengok belah kiri dia ramai, belah kanan dia tak ramai. Itu gambaran tentang ashabul yamin, ashabul shimal ini. Yang ni nak sama banyak ni ingat senang kah? Macam kita dalam satu hari ni pahala sama banyak, payah macam mana kita nak kira? Sampai nak tidur balik tu, makin tidur start tu kira nak bagi sama banyak, mana nak tahu. Tapi agak-agak mana banyak? Kita sendirilah badan kita. Agak-agak mana banyak? Pahala banyak ke dosa banyak? Sehari ni yang ada ingat marin, sehari ni payah nak kata. Abang lah terang-terang dosa banyak Ustaz, dosa banyak. Jelek-jelek pun dah tak lah. Main dengan WhatsApp ni, Facebook mungkin lambat sikit dia nak buka ke, tapi kalau yang dia bagus punya handset ni ada notebook apa semua ni, tekan-tekan tu keluar tu habis serang orang ni, kutuk buat dosa awal pagi dah. Ini nak seimbang macam mana ni? Ini nama dia ashabul a'raf, iaitu mereka yang seimbang, sama banyak amalan baik, amalan jahat. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka ataupun ke dalam syurga. Yang kalau berat yang belah baik ini tak apalah. Yang belah jahat kalau berat, tahulah. Ini macam mana ni? Ini nak kata apa ni? Selamat tak mereka ni? Tak syok juga saya tak masuk syurga. Dia duduk sama tengah ni. Neraka ada, syurga ada. Jangan duduk kata atas pagang lah. Atas pagang. Tapi atas pagang ni agak selamat tak? Bahkan mereka ditempatkan di tengah-tengah antara dua tempat itu. Syurga ada, neraka ada, nama dia A'raf. Tetapi akhirnya akan diberi peluang juga memasuki syurga setelah diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang mula masuk ke dalam syurga, dia tak ada ni. Bab-bab arah mereka tak ada. Bagus mereka ni bagus. Yang masuk syurga pun dengan izin Allah. Jangan kata masuk syurga dengan amalan. Bukan kerana banyak main masjid masuk syurga. Rajin mengaji masuk syurga, bukan itu. Dengan rahmat Allah, Allah benak kita masuk. Tapi yang ni kalau dunia atas pagang orang kata tak selamat mereka ni. Ngacau, merapu mereka ni. Tahu kan? Marah geng-geng atas pagang. Tapi di sana yang macam ni keadaan dia, yang orang duk kata macam atas pagang. Tapi golongan ini golongan yang insya-Allah selamat. Dengan izin Allah Ta'ala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi